Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal qatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, insyaAllah untuk malam ni saya ambil masa singkat. Pertamanya saya nak maklumkan ini pertama kali saya join TikTok live ni. Saya tak pandai. Jadi kalau ada butang-butang yang saya salah tekan ke, yang saya tersilap tekan ke, mohon maaf sangat-sangat. Jadi sekadar kita nak memberi perkongsian awal, yang mana mudah-mudahan perkongsian tersebut tuan-puan boleh ambil manfaat lah akannya. Tuan-puan boleh kita kata ambil suatu faedah daripadanya, yang mana kita gunakan media yang mana yang Allah bagi pada kita ni untuk apa dia? Untuk kita membuat kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan beroleh kita kebaikan. Baik. Jadi untuk malam ini saya nak share tentang pagar rumah. Pagar rumah. Ramai kita ni dengar pagar rumah itu, pagar rumah ini, pagar rumah tak bagi. Maksudnya kalau ada gangguan datang dalam rumah kita, buat kita rasa macam rasa terganggu dan sebagainya. Jadi malam ni saya nak share sedikit supaya tuan-puan ni nampak gambaran sebenarnya apa yang kita nak buat ni tentang bila orang sebut pagar rumah. First of all, saya nak minta respon kepada tuan-puan. Suara saya bagaimana? Suara saya ada jelas ataupun suara saya ni tenggelam timbul ke? Ataupun suara saya Allahumma salli ala Muhammad dengar tak dengar? Saya tak tahu dekat mana nak tengok komen ke dan sebagainya ni. Suara saya bagaimana ya? Yang mana join ni minta nak respons, maksudnya suara saya ni bagaimana kedengaran untuk tuan-puan? Jelas ataupun sama-sama? Sebelum kita nak start. Nanti saya takut saya syok sendiri je nanti. Yang mana yang join ni? Suara saya macam mana tuan-tuan? Okey ke tidak suara saya? Alhamdulillah. Baik. Kat sini nampak tengok dia punya, tengok apa? Komen. Okey. Baik. Terima kasih atas respon. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas respon. Baik. Malam ini kita nak cerita tentang hal yang disebut pagar rumah. Pagar rumah. Ramai hari ni bila ada je gangguan dalam rumah, ada je masalah dalam rumah berkaitan dengan hal-hal mistik yang tidak nampak mata lah. Perkara yang tidak nampak mata. Maka kita akan jump to conclusion dan kita cari jalan nak pagar rumah, cari ustaz pagar rumah. Malam ni apa yang saya nak share ni pada tuan-puan, supaya kita sendiri faham isu yang sebenar apa yang jadi dan kita sendiri selesaikan dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan panduan dari Allah. Yang itu yang penting. Jadi apa yang saya share ni supaya tuan-puan dapat suatu gambaran. Oh, ini sebenarnya yang jadi. Oh, ini gambaran dia. Nak bagi faham. Baik. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Nanti jadi kuliah pula. Jadi kita nak bagi tuan-puan ni duduk kefahaman dulu. Kefahaman. Bagi faham dulu. Baik. InsyaAllah. Yang mana boleh share. Yang mana boleh ajak kawan-kawan. Ajak kawan-kawan kita sama-sama dengar. Sama-sama ambil faedah. Bolehlah. InsyaAllah. Mana kita dapatkan istifadah daripada apa yang hendak dikongsikan ini. InsyaAllah. Baik. Jadi bila pagar rumah, sebelum tu nak beritahu tuan-tuan, gambaran makhluk yang dinamakan jin. Makhluk yang dinamakan jin. Sebab pagar rumah dia tentulah orang kata, si hantar bunga lagi ni. Macam mana tu cerita hantar bunga ni? Masya Allah. Baik. Jadi
bila dia katakan makhluk nama jin ni tuan-tuan, apa dia? Benda yang tak nampak mata lah, tak nampak mata jin. Junun, gila. Jadi macam-macam lah berkaitan dengan jin bertemu dengan nun ni, benda yang tak nampak mata lah. Termasuklah makhluk yang nama jin. Yang mana makhluk kita ni sebagai manusia ni tidak secara amnya kita tidak boleh nampak jin. Tu bagi faham dulu. Baik. Jadi bila kita tidak boleh nampak jin ni satu alam yang disebut alam malakut. Kita kena faham. Alam malakut. Alam malakut ni yang mana ada 9 tingkatan. Tingkatan paling bawah, dia daripada bawah sampailah pertengahan, sampailah atas, di mana sampailah paling atas sekali panggil alam malaikat. Itu panggil alam malakut tu panggil. Alam malaikat. Maka yang bawah ni tadi alam jin. Kita sebut. Baik. Jadi, bila sebut jin ni tadi, kita kata, sebab malam ni pagar rumah kan, maka gambaran orang nak cerita tentang hal pagar rumah, mesti kaitan dengan mistik, mesti kaitan dengan gangguan dan sebagainya kan. Baik. Sebelum tu saya nak tanya, semua orang nak tahu tak cara pagar rumah ni malam ni? Ataupun tuan-tuan nak dengar cerita pasal jin ke nak dengar pasal pagar rumah? Mana satu nak dengar? Kena pilih salah satu je. Baik. Tak apa, saya buat secara Allah, maksud secara kita kata ringkas. Okey, maksudnya tak nak panjang-panjang drag masa, esok nak kerja kan. Baik. Jadi bila tak nampak mata, jadi kena faham tuan-tuan, dalam rumah kita, dalam setiap isi rumah, di mana rumah kita ni tuan-tuan, ada makhluk nama jin. Sebab tu kena faham konsep dulu. Sebab apa dia? Sebab konsep yang disebut pagar rumah ni sebenarnya bukan pagar rumah kita daripada tidak dimasuki jin. Ni kena faham dulu. Yang ni kena faham dulu. Konsep. Faham konsep. Bukan nak elak ataupun pagar rumah kita daripada tidak dimasuki jin. No. Yang hakikat sebenar konsep kita dalam bab kita nak pagar rumah sebenarnya nak bagi faham apa dia? Mengelakkan, memagar ataupun mencegah ataupun menutup rumah kita daripada dimasuki kebatilan. Tu faham dulu. Konsep pagar rumah menghalang ataupun memberi suatu gambaran supaya rumah kita terelak, tercegah, terbenteng daripada perkara-perkara bersifat kebatilan. Tu sebenarnya hakikat pagar rumah. Bukan cerita tak boleh masuk ke jin. Apa dia pula tak boleh masuk jin? Masuk rumah kita ada jin. Yes, rumah kita ada jin, tuan-tuan. Sebab itulah apabila kita nak buka pakaian, buka baju, masuk toilet kita baca doa, masuk kaki kiri, masuk toilet, keluar toilet kaki kanan, nak buka pakaian, baca ta'awudz, minta perlindungan Allah supaya aurat kita tidak dilihat oleh jin. Nak bagi faham ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Setiap isi rumah, dalam rumah kita ni, bukan dalam rumah lah, kawasan rumah kita, sebab apa kena faham? Makhluk nama jin ni, satu kita nisbah dengan jin 9. Nisbah dengan malaikat 99. Maksudnya bilangan malaikat ni lebih ramai, lebih banyak lagi ada tuan-tuan. Malaikat ni. Jadi dekat sini nak bagi faham bahawa apa dia? Bahawa bilangan malaikat ini lebih ramai lagi daripada jin. Ni apa dia ni? Saya tak faham ni. Invite to join live. Okey. Nah, tuan-tuan, saya terlalu baru untuk TikTok. Saya tak tahu apa-apa yang tuan-tuan nak hantar ke apa, saya tak tahu. Jadi mohon maaf sangat-sangat kalau saya tak approve ke tak accept. Saya takut apa-apa jadi nanti. Tiba-tiba bom meletup ke. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi macam ni. Bila macam tu, bila makhluk nama jin ni nak bagi faham, di dalam rumah, kawasan rumah kita, kita ni duduk ni, rumah kita ni tuan-tuan, bumbung rumah kita pasti didiami makhluk nama jin dipanggil awamir ataupun umar. Awamir atau umar ni tadi tuan-tuan, apa dia? Makhluk jin yang tinggal bersama manusia. Jadi dia tidak tinggal dalam rumah bersama manusia. Jin ini tinggal di atas bumbung manusia. Maksudnya Allah menjadikan fitrah sebegitu. Tiada manusia suka tidur di atas bumbung. Tiada manusia memasak di atas bumbung. Tiada manusia membaca buku di atas bumbung. Adalah mungkinlah setakat nak release stres sekali-sekala. Tapi bukan fitrah lah. Tiada manusia orang kata nak tengok TV di atas bumbung. Fitrah. Maka diadakan makhluk nama jin awamir ini berada di atas bumbung manusia. Tuan-tuan, pagarlah macam mana pun itu fitrah dia ada. Ni bagi faham dulu. Nak bagi faham dulu.
Jadi awamir ni, satu jin sifat ni nakal. Kadang-kadang kita pun dengar orang berjalan atas bumbung, kita dengar benda berjalan atas bumbung. Baik, tu benda normal tu. Normal. Sebab saya nak bagi faham tuan-tuan, duk cari orang pagar rumah. Cara orang pagar rumah. Apa maksud nak cari orang pagar rumah? Tak. Kena faham dulu. Pagar rumah yang sebenar adalah apa dia? Iaitu pagar rumah kita, pagar kediaman kita, pagar ahli keluarga kita, pagar diri kita daripada segala perkara kebatilan. Itu hakikat pagar yang sebenar. Maka, berbalik daripada sini, maka 4 perkara tentang pagar. Dalam live dakwah live dalam Al-Hijrah saya dah kongsi. Ni saya kongsi lagi sekali. Ni dakwah live jugalah, dakwah live TikTok. Baik. Maaf tuan-tuan, saya ni baru dengan TikTok dan saya pun sebelum ni tak ada hati, tapi bila tarikan orang makin ramai kat arah tu, kita nak ambil peluang mendakwah dengan cara tu. Jangan bimbang, insya-Allah saya tak ada buat menari-nari tu semua, insya-Allah. Baik. Balik kat kita kata awamir ni. Maka, awamir ni satu golongan jin di mana, ni nak cerita dulu pagar rumah hakikatnya. Sebab tu hakikat sebenar pagar rumah adalah daripada hal kebatilan. Daripada hal kebatilan. Allah hantar love semua ni. Masya Allah. Baik. Hal kebatilan. Jadi bila hal kebatilan ni tuan-tuan, nak bagi faham apa dia? Sebab itu, kena faham konsep dulu. Makhluk awamir ini ada di bumi manusia. Jadi, bila kita keluar daripada rumah lebih daripada 3 hari. Kena faham Keluar daripada rumah lebih daripada 3 hari, maka awamir ni akan masuk dalam rumah kita. Ni konsep nak bagi faham dulu. Selamat datang di TikTok. Astaghfirullahalazim. Macam suatu alu-aluan besar pula. Masya Allah. Baik. Kita guna segala perkara, segala apa yang disediakan kepada jalan kebaikan, maka jadilah kebaikan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Jadi, balik pada tadi, maka awamir ni masuk dalam rumah. Atau Umar ni masuk dalam rumah. Dia masuk dalam rumah, maka dia akan tiru balik apa perlakuan orang di dalam rumah. Yang ni konsep asas yang disebut pagar rumah. Ada 4 tadi saya sebut. Nombor 1, yang pagar rumah yang utama ni. Hakikat pagar rumah kita dah faham kan? Mencegah, mengelak, membenteng, melindungi rumah daripada hal kebatilan. Baik. Maka, jadi dia ada 4 benda yang disebut pagar rumah. 4 perkara, 4 faktor utama dalam pagar rumah. 1, apa dia? Disebut amalan isi rumah. Amalan isi rumah. Apa amalan isi rumah? Jika amalan isi rumah itu amalan yang bersifat kepada lara, amalan isi rumah bersifat kepada hal-hal yang tidak taqarrub dengan Allah, maka ini yang ditiru oleh awamir. Sebab apa dia? Sebab apabila awamir masuk dalam rumah, jadi isi rumah balik ke rumah balik. Lepas 3 hari, lepas minggu bercuti dan sebagainya. Masuk rumah dengan keadaan yang tidak mengikut adab. Apa amalan, apa isi rumah buat sebelum masuk rumah? Yang ni yang nombor 2. Nombor 1, apa amalan isi rumah? Jadi kalau amalan isi rumah yang nombor 1 ni, contoh, kita cek balik. Ada orang buat bisnes dan pagar rumah. Ya, betul. Betul yang amat. Sebab itulah saya nak ajak sama-sama kita ni balik kepada asas yang utama dulu. Jangan terlalu melirik kepada benda yang bukan-bukan dah. Yang tu yang kita nak ajak ni. Nak ajak, nak seru. Balik. Nombor 1, amalan isi rumah. Amalan isi rumah. Cek balik. Dalam sehari berapa kali kita membaca Al-Quran. Baik. Tak apa. Dalam sehari, berapa juz kita khatam ataupun berapa juz kita baca Al-Quran. Dalam sehari, berapa muka surat kita baca Al-Quran. Dalam sehari, berapa ayat kita baca dalam Al-Quran. Cek balik. Saya gagap ustaz, saya merangkak baca Quran dan sebagainya. So what are you waiting for? Carilah guru. Carilah guru. Dunia ni tempat kita sediakan bekalan tuan-tuan. Kalaulah kita cari 1000 orang ustaz sekalipun, diri kita sendiri tidak diperbetulkan, tidak diislahkan, tidak dinaik kebaikan dia, maka tidak ada faedahnya tuan-tuan. Diri kita balik kepada diri kita. Maka di sini nak bagi faham apa amalan isi rumah. Sebab tu saya sebut dulu Al-Quran. Sebab Al-Quran tu orang kata utama, az-zikr, utama. Zikir yang paling utama Al-Quran. Adapun az-zikr yang disebut az-zikr atau zikir ini adalah merujuk kepada definisi Al-Quran itu sendiri.
Maka Al-Quran, tuan-tuan, baca Al-Quran ni. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk untuk benteng kita dalam alam barzakh. Allahu Rabbi. Ni, nombor satu amalan isi rumah ni. Cek balik. Jadi kita Al-Quran. Jadi selain pada tu, berapa banyak kita istighfar dalam sehari. Berapa banyak kita salawat dalam sehari. Berapa banyak kita bersedekah dalam sehari. Ini gambaran-gambaran nak beritahu. Saya tak ada duit ustaz, bukan orang kaya. Tuan-tuan, kalau tunggu kaya baru nak sedekah, tak tahu bila lah tuan-tuan. Apa yang ada pada kita, itu yang di mananya kita pembahagian kita ni bagi untuk sedekah. Contoh, sedekah paling utama, sedekah pada ahli keluarga. Belanja ahli keluarga kita tu, jangan berkira. Bukan saya kata suruh sedekah jiran ke dan sebagainya. Ahli keluarga tu dulu, jangan berkira. Tu contoh nak beritahu amalan isi rumah. Tu nombor satu tu, amalan isi rumah. Jadi sebelum tidur buat apa, bangun tidur buat apa, sepanjang celik mata buat apa dalam rumah. Adakah benda larang yang lebih banyak atau benda yang taqarrub dengan Allah lebih banyak? Cek balik. Yang tu penting. Baik, yang kedua dipanggil apa dia? Apa amalan atau perbuatan isi rumah sebelum masuk rumah, setelah tinggalkan rumah lebih pada 3 hari terutamanya. Yang mana kalau kata sebelum 3 hari ni, ada juga awamir masuk. Nanti saya masuk cerita awamir ni. Yang orang selalu salah faham. Yang selalu pukul rata je. Last kali, pagar rumah tabur itu, tabur ini, buat ini. Kenapa tak jadi? Konsep tak faham. Panggil berpuluh-puluh ustaz, tak selesai. Sebab konsep tak faham. Ni kita nak bagi faham konsep. Baik. Jadi, masuk rumah, kita mulakan bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ni, kita ketuk ni, macam ni. Jadi, kita ketuk macam ni. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Lepas tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni pula. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kaki kanan dalam rumah. Bukan serbu-serbu masuk dengan kaki kiri kanan. Tak kira. Ada pun satu amalan lain. Sebelum masuk rumah. Apatah lagi tinggal rumah lebih daripada 3 hari. Kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sebelum masuk rumah. InsyaAllah. Rumah kita tu kalau ada benda batil di dalamnya akan keluar. Kalau ada benda batil daripada luar nak ikut kita masuk pun Allah sekat tak bagi masuk. Ini salah satu amalan dia. Jadi Dasim ni dekat pintu rumah. Syaitan, bukan jin lah. Syaitan, nama Dasim. Dia duduk kat pintu rumah. Yang mana apabila masuk dah isi rumah ni tidak ikut adab, maka Dasim ikut masuk. Dasim ni lah memanaskan isi rumah. Kenapalah aku panas duduk dalam rumah? Kenapalah rumah tangga tak aman? Kenapa dia? Dasim, ini Dasim. Tuan-tuan, adab tidak masuk, adab tidak buat betul-betul, maka apa yang jadi tuan-tuan? Jadilah Dasim tu, syaitan itu masuk. Bukan jin dah lagi, syaitan. Jadi ini yang membuatkan apa dia? Membuatkan isi rumah semakin panas. Pagarlah macam mana. Adab itu tak jaga, tak selesai. Ini konsep ni, saya nak bagi faham ni. Konsep ni. Nasi lemak pula. Macam-macam ya. Baik. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan nak bagi faham. Apa dia? Jadi yang nombor 2 tadi, adab masuk rumah. Jaga walaupun kita pergi keluar rumah tu untuk apa dia? Buang sampah kat luar rumah tu. Nak masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Assalamualaikum saja pun boleh. Masuk kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Tak rugi, tak luak air liur pun tuan-tuan nak baca yang tu. Tak luak pun air liur. Malahan dapat pahala. Tuan-tuan, tak ada orang nak jawab. Malaikat jawab. Tidakkah bila malaikat menjawab, para malaikat itu mendoakan kita? Sama. Ya Rabbana. Hebat, tuan-tuan. Hebat. Jadi tak luar air liur kita. Walaupun kita pergi ambil barang orang hantar kurier dan sebagainya depan rumah, kita pergi keluar. Kita masuk dalam rumah balik. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tak luar air liur. Malahan jadi suatu ibadah. Sebab apa? Kita menyebut nama Allah. Ni nak cerita ni. Adab masuk rumah. Lepas itu, adab sebelum keluar rumah. Adakah keluar macam tu saja? Adab sebelum keluar rumah ada kaitan dengan pagar rumah ni tuan-tuan. Sebab apa dia? Bila kita nak keluar rumah, kita membaca apa dia? Satu, iaitu doa yang ma'ruf, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'ruf. Dan dibaca dengan ayatul kursi.
Tuan-tuan, baca ya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kita di perjalanan. Bukan itu saja. Allah Subhanahu wa taala melindungi perlindungan rumah kita, kediaman kita. Para malaikat tu duduk menjaga. Yang mana Allah menghantar. Allah itu mengizinkan para malaikat menjaga kita keluar rumah, menjaga pula kediaman kita. Hebat tu. Tapi berapa ramai yang buat macam tu? Yang ni amalan kata ustaz, macam mana amalan nak bagi cegah diri kita daripada rumah kediaman kita supaya tidak beroleh kecurian, tidak ada perompak, tidak ada benda-benda mudarat datang berlaku, kebakaran, na'udzubillah min zaliknya. Tu antara yang lain. Apa dia? Ini amalan ni. Sebelum keluar rumah tu apa kita buat? Ni yang nombor 3 ni sebelum keluar rumah. Nombor 1, apa amalan isi rumah? Cek balik. Apa amalan sebelum masuk rumah? Apa amalan sebelum keluar rumah? Keluar tinggalkan rumah. Simple. Tapi berapa orang yang anggapkan benda ni terlalu simple dan tak buat. Kadang-kadang buat tak tahu saja. Tuan-tuan, kita baca Al-Quran, kita sebut nama Allah. Tu satu ibadah. Dah, simple. Dapat pahala dengan izin Allah. Dapat pahala, tak dapat pahala, urusan Allah. Tapi kita yakin Allah pasti bagi kebajikan atasnya. Bahkan ada fadilat pula tu. Kebajikan, lepas tu ada fadilat. Apa lagi, tuan-tuan? Ni nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat paling besar, nikmat iman lah. Iaitu kita dapat bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni amal isi rumah. Nombor 1 yang paling saya nak tekan sekali, tauhid lah. Tauhid, pegangan kita. Tahap pegangan kita, iaitu pegangan akidah kita tu macam mana. Akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tu macam mana. Apabila seseorang itu akidah dia hebat, akidah dia tu betul tahqiq, akidah dia tu itu putus, itu mu'tamad, maka insya-Allah tiada benda batil menghampiri. Kerana apa dia? Mereka meletakkan, mereka ni rapat, mereka taqarrub dengan akidah itu lekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bila kita ini berada, letak diri kita di dalam perlindungan Allah, apa lagi yang lebih besar daripada itu? Kita letak diri kita di dalam perlindungan Allah, apa lagi yang lebih besar daripada itu? Tak ada, tuan-tuan. Walaupun 1000 orang wali sendiri pun datang nak tabur air kat rumah kita sekalipun, tidak boleh lawan dengan tauhid di dalam diri. Tauhid ahli keluarga. Belajar, kena belajar. Ilmu tauhid kena cari guru. Kena cari orang yang bimbing ilmu tauhid kita. Baik. Bagaimana sihir dia letak rumah, sabar, nanti saya akan cerita. Macam mana benda tu akan lupus dengan sendiri. Bagaimana benda tu akan lupus dengan sendiri. Ambil dulu yang 4 perkara yang saya bakal sebut ni. InsyaAllah. Baik, jadi bila dah kita kata tauhid kita, amalan isi rumah, tauhid dan sebagainya. Lepas tu amalan sebelum masuk rumah, amalan sebelum keluar rumah, apa dia? Dan yang paling utama sekali, yang keempat jugalah, iaitu apa dia? Apa ada di dalam rumah? Apa yang ada di dalam rumah? Cek balik. Yang paling besar sekali yang ada di rumah, sampah. Sampah itu tempat tinggal jin, tuan-tuan. Malahan bukan tinggal jin yang kita faham jin tu. Tempat tinggal syaitan juga. Maka sampah di dalam rumah ni apa yang kena buat? Kalau dia sampah itu daripada pagi. Yang paling limit dia lah sebelum kita di mana berakhirnya hari tersebut, iaitu malam. Iaitu kalau kata berakhir satu hari dari Islam ni, maghrib. Maghrib tu tadi, sebelum maghrib ke, eloknya dia buang sampah tu letak di luar rumah. Sampah tak penuh lagi ustaz, takkanlah nak buang terus, rugi plastik sampah. Letak di luar rumah. Macam tu. Supaya faham, dalam rumah ini tempat kita nak buat ibadah, bukan tempat nak simpan sampah. Tu kena faham konsep. Iaitu dia panggil baiti jannati tu, rumahku syurgaku. Dah bila sampah dari rumah syurga, celah mana tuan-tuan? Tu kena faham. Jadi ni konsep, faham konsep. Dapat bunga dari kekasih. Sejuk hati rasa. Baik. Baik. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Lawat Al-Aidrus. Terima kasih. Baik. Jadi, kat sini konsep bila pagar rumah ni tadi, kita kata duduk di mana 4 perkara tu tadi. Iaitu, apa amalan isi rumah? Tauhid, amalan dia. Lepas itu, pegangan dia. Lepas tu, apa tawajuh dia pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana. Lepas itu, apa amalan sebelum keluar rumah? Apa amalan sebelum masuk rumah? Apa amalan sebelum keluar rumah? Dan apa ada di dalam rumah? Simple.
Empat benda ini jaga, tuan-tuan. Empat benda ini jaga, insya-Allah. Insya-Allah kita tidak akan dihadiri dengan perkara batil. Insya-Allah, yakin. Tapi adakan yang nombor satu tu dulu, tauhid. Nyatakan amalan, iaitu dipanggil akidah kita, ibadah kita dan tentunya akhlak ataupun syakhsiyah kita. Yang tu disebut sebagai tauhid, fiqh, tasawuf tu tadi. Apa dia amalan fardu ain kita tu lengkapkan. Usaha lengkap. Saya tak pandai, cari guru. Saya tak tahu cari guru kat mana. Sekarang jangan cakap alasan tak tahu cari guru kat mana. InsyaAllah. Tapi saya bukan guru nak bagi faham. Cuma hari Sabtu ini dan Ahad ini kita ada buat daurah. Daurah kitab akidah, paku iman dan simpulan iman. 2 hari khatam daurah. Siapa yang nak faham cara nak mengaji tauhid, apa dari isi tauhid, apa itu tauhid dalam tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, sila. Sabtu insya-Allah kita ni. Saya tak alim, saya tak pandai, saya jahil, tapi saya kongsikan apa yang guru-guru sudah amanahkan kongsikan dan saya kongsi pada puan-puan mana untuk kita bawa semua orang kita ni, semua sahabat kita ni balik pada Allah. Tu tujuan dia, nak bagi faham hakikat. Ya, online. Sabtu ni, Sabtu Ahad online. Siapa yang tak dapat hadir live, boleh ada rakaman. Kita nak bagi mudah ni. Kalau orang kata nak mengaji tauhid, nak pergi surau, nak cari guru, nak kena buka, kena ni. Tuan-tuan, tiada alasan dah lagi. Tuan-tuan boleh join. Maksudnya tak dapat live, ada kerja dan sebagainya. Kita bagi rakaman. Ni usaha. Usaha kita ni, tuan-tuan. Ya Rabbana, nak ajak. Saya rasa risau sebab kita di akhir zaman, benda yang paling runcing sekali tauhid. Benda paling runcing pegangan kita. Macam mana tawajuh kita pada Allah. Bagaimana tahap sunnah kita pada Rasulullah SAW. Bagaimana faham kita dengan ibadah. Bukan benda main-main. Saya ajak, saya menyeru. Saya tak suruh, saya menyeru sama-sama. Kita sama belajar, muzakarah. Saya tak panggil mengajar, saya takkan sekali-kali saya kata saya mengajar, tuan-tuan. Kita muzakarah. Macam tu. Insya-Allah. Baik. Jadi ni nak bagi orang kata nak belajar mana. Jadi empat benda ni. Baik, balik yang cerita awamir ataupun jin yang menghuni tu tadi. Jin penghuni nama dia awamir. Bagaimana bila duduk dalam rumah ni macam mana bila kita dah masuk serbu tak bagi salam. Awamir ni duduk dalam rumah ni tadi, mereka ni duduk ni dalam keadaan isi rumah redha. Aku ada kat sini. Apa yang buat? Perempuan perasan tak bila rumahnya ada gangguan apa dia? Kursi bergerak sendiri. Apa dia lagi? Pinggan mangkuk terketang gerak sendiri. Faham? Perasan tak? Okey. Bila dah macam tu, jadi orang pun sampai rumah aku ada gangguan, ada orang-orang. Kadang-kadang paling simple ni selalu berlaku. Selalunya berlaku apa dia? Orang nampak kelibat. Kelibat berdengar itu, dengar ini, dengar macam lain. Itu kerja awamir. Awamir tu itulah perangai dia. Dia tidak membaratkan orang. Dia mengganggu, maksudnya bukan mengganggu. Itu kerja dia. Itu dia punya sektor dia. Dia main, dia berlari dan sebagainya. Bunyi budak. Kita kata nampak kelibat budak kecil. Awamir tu. Kadang-kadang kelibat macam kelibat perempuan sangap jalan tu. Tu awamir. Lazim awamir. Okey, tuan-tuan. Macam mana kalau nampak apa nak buat? Nombor 1. Kita khalifah. Kita khalifah. Apa tanda, apa dalil kita khalifah? Dalil akal nak bagi faham. Apa dia? Tiada lagi Nabi dari kalangan jin. Simple. Tiada Nabi dari kalangan jin. Nabi semua, Nabi dan Rasul. Semua, para Rasul, iaitu para Rasul-Rasul ni, semua dari kalangan manusia. Bila dari kalangan manusia, maka mereka ini, di mana khalifah, tanda khalifah. Kita ni khalifah. Apa maksud saya nak bagi tahu ni? Bila ada je benda-benda macam tu, kelibat dan sebagainya. Wahai makhluk Allah yang aku tidak reda. Aku suruh dengan izin Allah keluar daripada sini. Aku tidak reda engkau ada kat sini. Cakap saja tuan-tuan, dia keluar. Saya cakap ini maksudnya apa dia? Wajib mereka keluar. Wajib sebab apa? Kita khalifah. Tapi syarat nyata khalifah itu. Nyata khalifah itu. Dengan yang cerita nombor 1 tadi. Apa amalan isi rumah. Kalau amalan isi rumah, awamir tengok engkau dengan aku ni lebih kurang saja dia kata. Engkau nak suruh aku keluar. Dia duk gelak kat kita saja. Na'udzubillah min zalik. Tapi tidak, tak berlaku. Walaupun kita ni fasik macam mana, insya-Allah selagi mana ada kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kalimah ini. Syahadatain ini. Walaupun dia panggil walau fasik, walaupun walau maksiat, insya-Allah yang tu dipanggil iman. Keluar dia juga tuan-tuan, keluar. Macam tu. Baik.
Jadi kat sini nak bagi faham, bila dah jadi begitu tuan-tuan, suruh keluar. Okey, sekarang ni kita suruh keluar tak keluar. Baik, guna kaedah pula. Balik pada kaedah. Kaedah dia pergi setiap pintu rumah, bab rumah kita, pintu rumah kita ni, ketuk 3 kali sambil baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepuk sambil baca. InsyaAllah. Yakinlah keluar. Keluar. InsyaAllah yakinlah keluar. Jadi, apa yang kita nak buat kalau nak pagar kena keliling rumah dan sebagainya? Tak. Ini, jaga 4 ni dulu. Jaga 4 ni dulu. Yang lain-lain dia sembuh air ke, sembuh garam dan sebagainya. Itu cerita yang kita kata cerita nombor 10. Cerita nombor 1, 4 benda ni jaga dulu. Baik. Berbalik pada soalan sahabat kita. Tentang kalau ada barang sihir tanam dalam rumah dan sebagainya. Jaganya 4 ini. Jaganya 4 ini. Dan apabila ada barang sihir dalam rumah. Memanglah kalau barang sihir ni. Kalau ikut seperti mana yang ditunjukkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Barang sihir diambil. Seperti mana Rasulullah SAW disihir oleh Labaik bin Asam. Dia barang rambut Rasulullah SAW tu diikat pada mayang pelepah tamar. Jadi di telaga Zarwan Bani Zuraik. Jadi diambil dan dikeluarkan, dilupuskan. Memanglah itu satu panduan yang Rasulullah SAW tunjuk kepada kita. Rasulullah SAW tunjuk pada kita. Alamak, ulang 4 perkara penting tu. Baik. Ulang lagi sekali lah Baik. 4 perkara penting apa dia? Nombor 1, apa amalan isi rumah? Amalan isi rumah paling utama sekali tauhid. Amalan isi rumah paling penting sekali adalah ibadah. Amalan isi rumah yang penting sekali adalah akhlak. Jadi ini semua amalan isi rumah. Cek balik. Jadi tauhid, pegangan kita pada Allah. Tahap pegangan akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana? Amalan kita iaitu ibadah kita pada Allah SWT. Rapat atau jauh. Lara banyak, lalai banyak ataupun taqarrub banyak. Cek balik. Macam mana kita tahu kita taqarrub? Kita cek dari secara zahir lah. Jangan batin. Kita tak tahu. Tu urusan Allah. Nak cek kita taqarrub dengan Allah dari sudut zahir. Periksa balik Al-Quran dengan kita macam mana. Al-Quran ni peneman kita tuan-tuan. Peneman bukan saja di dunia. Peneman di akhirat sekali. Jadi cek balik hubungan kita dengan Al-Quran macam mana. Kalau Al-Quran dengan kita ni main macam hi, bye. Macam tu lah keadaan amalan ibadah kita. Sebab itu zahir dia. Selain pada solat. Al-Quran. Kena cek balik. Lepas tu barulah cerita-cerita tentang zikir yang dipanggil. Zikir yang maksud yang kedua tu. Iaitu menyebut nama Allah. Dia berzikir ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Karim, ya dan sebagainya. Tu seterusnya. Selepas tu salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu amal isi rumah. Tu istighfar. Istighfar. Tu amal isi rumah tu. Nombor 1. Nombor 2 apa dia? Apa yang nak buat sebelum masuk rumah? Apa amalan sebelum masuk rumah? 4 perkara penting ni. Yang nombor 2 adalah apa dia? Sebelum masuk rumah apa nak kena buat? Kita baca Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Lepas tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dengan kaki kanan. InsyaAllah. Segala yang nak mengikut di luar benda batil. Hakikat pagar rumah apa dia? Iaitu benting rumah daripada kebatilan. Bukan cerita jin tak masuk. Bukan cerita hantu tak masuk. Bukan. Tak. Jin tak masuk, hantu tak masuk. Cerita yang entah nombor berapa. Cerita nombor 1, cegah rumah daripada kena hal kebatilan. Kebatilan paling utama sekali adalah lara. Kebatilan paling utama sekali dalam rumah apabila isi rumah yang mana mereka terlepas pandang untuk mengingati Allah dalam sehari dalam rumah tu. Allah Rabbi. Inilah batil dia. Risau sekali yang berlaku. Baik. Yang ketiga daripada 4 tu tadi, apa dia? Apa amalan sebelum keluar rumah? Jadi ma'ruf kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Simple. Lepas tu baca ayatul kursi. Ayatul kursi jangan ceritalah tuan-tuan. Fadilah ayatul kursi besar. Besar fadilah ayatul kursi. Digambarkan 70,000 malaikah turun. Pikul ayatul kursi turun. Sampai macam tu tahap fadilah ayatul kursi. Jadi yang tu amalan yang lain. Lepas tu yang keempat, apa dia dalam bab yang penting ni tadi? Apa ada di dalam rumah? Sampah. Bila kita sebut baiti jannati, takkanlah kena ada sampah dalam rumah. Baiti jannati ni tak boleh ada sampah dalam rumah. Tahap ada sampah rumah 1 hari. 1 hari gambaran dia waktu bila? Kita kata subuh,
Sampailah ke maghrib. Maghrib ni perpindahan hari kalau ikut Islam. Ini kita ni sampai ke isyak, sampah duduk dalam rumah. Isyak tu tak apa lagi, malam buang. Ini sampai subuh esok baru buang sampah. Lepas tu kita pening, kenapalah rumah aku ni panas? Kenapalah rumah aku ni rasa tak tenang? Yang tu cek balik. Yang kenapalah aku rasa rumah aku ni rasa macam serabut je. Cek. 4 benda ni. Cek 4 benda ni. Sebelum masuk rumah, kita maksudnya baca surah Al-Ikhlas. Kadang-kadang seminggu tak buang sampah. Astaghfirullahalazim. Tak tahu sampahnya seminggu tu rupa dia macam mana. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik. Jadi kat situ tuan-tuan, ni konsep pagar rumah. Yang baca ayat kursi, baca Yasin, baca dalam rumah. Itulah duduk dalam nombor 1 amal isi rumah tu. Itulah yang cerita nombor 1 amal isi rumah tu. Apa amalan isi rumah tu tadi? Yang tu lah yang baca Yasin, baca surah Al-Baqarah. Itu sabit dengan hadis. Baca surah Al-Baqarah. Yang tu lah amal isi rumah tu cerita nombor 1 tu tadi. Jadi kalau katanya cerita panggil ustaz, panggil pagar tabur itu tabur ini, pasak itu pasak ini, tu cerita nombor 10 dah tuan-tuan, yang tak tahu cerita mana dah. Ni cerita nombor 1 diri kita. Yourself. We, ourselves. Macam mana nak selesaikan? Sebab balik pada Allah, dengan jalan apa dia? Dengan jalan yang di mana mengenal Allah. Dengan jalan apa dia? Ibadah pada Allah. Dengan jalan apa dia? Jaga hati supaya tidak lari tawajuh dari Allah. Ini 3 benda ni. Itulah bendanya tuan-tuan, nak bagi faham. Bila pagar rumah, jangan kita anggap pagar rumah ni satu benda yang kata buat macam ni dah terpagar rumah. No. Pagar rumah benda berterusan. Dia panggil apa? Continuously. Kena berterusan, bukan bam sekali buat berhenti tak buat. Tak. Amalan pagar rumah yang macam kita beritahu iaitu cegah rumah, pagar rumah, benteng rumah pada kebatilan. Kebatilan paling besar sekali apabila dalam isi rumah itu dia terlupa ingat Allah dalam satu hari. Batilan paling besar tu berlaku. Cek balik. At least kita ni bacalah Quran. Tak dapat satu muka surat 10 ayat. Tak dapat, maksudnya kalau dapat 1 juz dalam sehari. Dapat 3 juz dalam sehari. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Yang tu bab pagar rumah. Jadi tuan-tuan, bab kaedah ini, itu dah cerita sampingan, sub-sub lain dah. Ini yang penting 4 ini. Balik pada 4 ini. Tuan-tuan, rumah nak kena sihir ke? Rumah ada sihir ke? Rumah ada jin ke? Rumah ada gangguan dan sebagainya. Balik 4 ini, jaga 4 ini, dan sentiasa istiqamah jaga 4 ini. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama minta. Kita sama-sama mohon. Allah memberi perlindungan kepada kita. Hakikat memberi perlindungan tu Allah. Kita kena faham. Jadi bila hakikat yang memberi perlindungan tu itu adalah Allah, maka kita kena dekatkan diri pada Allah. Konsepnya macam tu je. Kalau gambar kita letak dinding, ada ganggu tak proses kita pagarkan rumah ini? Gambar tu kena faham. Tu khilaf ulama. Gambar. Dia khilaf ulama. Jadi gambar itu, apabila gambar itu, satu gambar membuatkan kita tengok gambar tu, membuat kita taqarrub pada Allah. Contoh gambar para ulama. Kita tengok. Kita rasa macam satu mujahadah kita semakin kuat untuk kita mentaqarrub pada Allah. Sebab kita nak ikut mujahadah ulama tersebut. No problem. Tak ada ganggu. Tapi gambar ni macam mana terganggu tu? Gambar Gun and Roses. Gambar Iron Maiden. Tak poster-poster macam tu. Itu ganggu sebab apa dia? Lara. Siapa yang pula Gun and Roses boleh tengok gambar Iron Roses, boleh taqarrub dengan Allah? Itu kena faham. Maka tak payah cerita pagar rumah. Tak payah cerita proses pagar rumah. Kalau tengok gambar, letak gambar tu saja pun kita dah jadi lara. Habis. Mana ada orang tengok Gun and Roses jadi taqarrub pada Allah. Ya Allah tengok Gun and Roses. Tak ada tuan-tuan. Baik. Marah peminat Gun and Roses ni. Okey. Contoh kat situ nak faham. Jadi kalau tanya saya tak terganggu apa-apa kalau benda itu adalah satu benda yang tiada memberi bekas pun. Baik. Lain soalan nak tanya sebelum kita menutup. Saya ada masa 8 minit sebelum saya nak tutup ni. 8 minit lagi sebelum saya nak tutup yang soalan. Saya akan jawab ringkas insya-Allah. Cuma saya pesan nak beritahu, saya menyeru sama-sama tuan-tuan kalau dapat peluang ada masa ke Sabtu Ahad ni kita buat daurah kitab Paku Iman dan Simpulan Iman. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Join lah. Join. Kat mana nak tengok maklumat tu? Dekat FB saya ada, FB Wan Aswad Kelantani ada, FB Terapi Islam Akademi Terapi Islam Al-Fatah pun ada, boleh cek.
Boleh join. Masih dibuka lagi penyertaan admin. Kalau admin tak bagi join, beritahu saya. Biar kita denda admin tu. Baik, insya-Allah. Ya. Baik, ada lagi apa-apa nak tanya bab pagar rumah? Alamak, instant noodle masuk. Amalan kursi 7 tu macam mana? Itu yang kita kata sampingan. Itu duduk di dalam apa? Duduk di dalam amalan isi rumah. Itulah tadi. Termasuklah bersama dengan surah Al-Baqarah itu baca Al-Quran dan sebagainya. Itu khusus. Khusus. Adapun baca surah Al-Baqarah, baca Al-Quran, kita baca surah-surah Al-Quran itu panggil amalan hasanah. Adapun amalan kursi 77 ni kita kata apa dia? Ini amalan kita panggil amalan darajah khusus. Baik. Rumah saya jumpa duit dan paku macam mana? Buang je lah. So orang kata jual jumpa duit. Ada ramai orang. Dia kata rumah tu orang tanam, orang letak benda. Orang tak. Balik pada 4 ni tuan-tuan. Tak kira lah orang nak letak apa, orang nak bagi buat macam mana sekalipun. Pasak iman kita macam mana? Pasak hati kita pada siapa? Pasak hati itu pada selain Allah atau pasak hati itu pada Allah? Kalau pasak hati pada Allah, pudarlah segala kebatilan makhluk. Kalau pasak hati selain dari Allah, maka terikatlah kita, belenggulah kita dengan hal-hal yang dibawa makhluk. Faham tak? Jadi, tauhid. Ini balik nombor cerita nombor 1. Itulah tadi. Jadi, don't worry, be happy. Balik pada Allah. Tu je senang nak bagi faham. Ramai orang, tempat peniaga, jumpa paku, jumpa duit shilling dan sebagainya. Orang tanya saya, Ustaz, apa nak buat duit shilling tu? Jadi, kita bimbang itu harta luqtah. Harta luqtah ni maksudnya hartanya mana kalau kita ambil, kita kena isytihar. Kena setahun pula sebelum kita boleh guna balik benda tu. Nak letak kat masjid pula, masjid kena beritahu duit shilling siapa. Senang cerita, jangan sentuh, jangan ambil tahu pun. Biar dia duduk kat situ. Sebab apa kalau kita ambil, kita pula kena jaga amanah. Okay, baik. Kat situ. So, hidup so simple. Don't make it complicated. Kena faham kat situ. So simple hidup kita ni, Allah hadirkan kita ada akal, ada fikiran. Akal tu apa dia? Nur. Fikiran tu apa dia? Dalil. Bila dalil fikiran itu merujuk kepada apa dia? Dalil itu fikiran tu dalalah, petunjuk. Petunjuk tu ada 2. Apa dia? Satu Al-Quran dan Sunnah. Kedua apa dia? Akal yang sahih. Akal yang sahih tu apa dia? Wujud istihalah jawaz. Apa dia? Sungguh-sungguh ada. Sungguh-sungguh terima sungguh-sungguh. Yang 2 istihalah. Tak terima semata-mata. Yang ketiga jawaz, terima ada, terima tiada. Tu ilmu tauhid lah tu. Ni faham. Aku ustaz pomot saja pakai beli seperti 50 sen. Saya tak faham. Maaf. Maaf tanya nafas ada salah atau amalan dulu. Maaf tanya nafas doa. Nafas doa. La adri. Nafas doa ni yang mana? Saya tak tahu, maaf. Saya tak tahu. Nafas doa ni yang mana saya tak faham. La adri. Saya tak tahu. Maaf. Kalau maaf saya tak tahu. Soalan lain. Baik. Amalan ulama ni banyak, tuan-tuan, ni panggil tajribah. Amalan ulama ni banyak. Ya, ada amalan ni panggil amalan sunnah. Tu nyatalah, benda panggil hasanah lah. Amalan daripada ulama tu daripada tajribah. Tajribah ni pengalaman ulama. Banyak. Jadi kalau benda itu adanya berkaitan dengan amalan baca Al-Quran, baca doa dan taqarrub pada Allah, tapi kita kata dalam sunnah tak ada. Okey. Jadi kita pun nafas doa dekat TikTok. Oh, maaf. Saya tak pasti, saya tak pasti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada masa saya akan review. Kalau insya-Allah kita periksa balik. Cuma kalau kata daripada ulama boleh jadilah. Jadi tajribah lah. Sebab saya tak tahu pula nafas doa tu apa dia. InsyaAllah. Baik. Wallahu a'lam. Jadi apa lagi nak tanya? Last sebelum saya nak tutup. Kerap jumpa kain putih dan pasir dalam rumah macam mana Ustaz? Okey. Kerap jumpa kain putih dan pasir dalam rumah, sapu je lah. Buang je lah. Macam saya tahu. Make life simple. Don't make it complicated. Sebab apa? Complicated kita menanti kita selepas pejam mata, selepas habis nafas nanti. Duduk nanti kita tu. Complicated lagi tu. Jauh lagi perjalanan. Kalau tanya saya. Sebab asasnya kita nak balik pada Allah. Jadi jumpa kain putih ke pasir ke, simple. Ignore. Sapu-sapu lah. Jadi kalau kita kata ada benda batil, kita minta Allah yang pudarkan. Kita minta Allah yang hapuskan. Kita minta Allah yang musnahkan. Kita minta Allah yang lemahkan. Simple. Itulah tauhid. Bagi macam mana Ustaz nak bagi Allah, nak minta Allah lemahkan, nak bagi Allah tu yang tundukkan, nak bagi Allah yang lemahkan benda tu?
Nombor satu tadi apa dia? Tauhid pada Allah, amalan taqarrub pada Allah, tawajuh hati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amalan dia. Ada amalan baca itu jurus ini, itu cerita sampingan, cerita nombor satu balik ke Allah. Jadi kalau tanya saya kerap jumpa gap putih pasir, buang saja kalau benda tu tak ada keperluan untuk kita simpan. That simple. Sebab banyak lagi. Al-Quran pun kita baca makhraj pun kadang-kadang keluar betul tak betul. Bab hukum fiqh taharah sendiri, bab air sendiri pun kita duk pening. Air mutlaknya mana, air mustakmalnya mana, air mutanajisnya mana. Tak duk pening lagi. Sebab benda tu pegang duit shilling, kepala jadi sejuk macam ais masa pungut duit. Okey, buat mandi taubat. Jumpa je benda batil, kita pegang, buang je benda tu. Tak ada keperluan dengan kita, buang dan buat mandi taubat. Mandi taubat macam mana? Mandi macam mandi wajib. Niat saja mandi taubat. InsyaAllah luntur segala perkara batil dengan kita. That simple. Tuan-tuan, that simple. Jadi, mandi taubat. Minta pada Allah. Gugurkan segala benda-benda batil yang ada pada kita ni. Tu cara dia. Tu cara. Baik. Okey. Lagi seminit. InsyaAllah. Apa dia lagi nak tanya? Lagi seminit. Bagi peluang ni sebab saya first try buka live TikTok. Afwan. Jiaoyan. Ni saya tak pasti nama gelaran ke apa ni. Macam-macam nama muncul. Baik. Kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu. Jangan lupa. Tak hari live ke? Tak, tuan-tuan. Tak. Ya Allah Rabbi. Macam dah tak ada kerja kan? Baik. InsyaAllah, kalau ada live, saya akan maklum awal. Kalau ada live, saya akan maklum awal. InsyaAllah kita nak dapat faedah lah. Sama-sama kita dapat faedah. Saya hendak di sisi Allah kita dapat faedah. Saya pun doakan sama-sama kita dapat faedah di sisi Allah. Yang tu kita nak. InsyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tamatkan dulu. Dan insyaAllah, subhanakallah wa bihamdik. Sebelum tu, insyaAllah Sabtu Ahad ni, daurah kitab paku iman dan simpulan iman. InsyaAllah. Kitab Tauhid yang kita kata tidaklah simple, tidaklah berat, tapi dapatlah bawa pada kita. Nak jadi tahu apa itu ilmu Tauhid. InsyaAllah. Kadang rasa meremang semua, itu biasa, goosebump. Itu sebab pertukaran suhu dan sebagainya. Dia ada penjelasan dia. Apa yang jadi? Selawat. Dah saja meremang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selamat kita. Sebab selawat itu menyejukkan. Baik. Selamat kita dulu. InsyaAllah. Selamat beristirahat. Jangan lupa baca surah Al-Mulk. Ambil wuduk, baca surah Al-Mulk dan tidurlah kita dengan tenang sambil kita minta kampunan Allah. InsyaAllah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Butang mana? Butang atas ni kan? Kanan atas, betul tak? Betul tak tuan-tuan? Kanan atas, betul? Ni lah nanya ni, tak tahu teknologi. Harap betul lah ni. Bismillahirrahmanirrahim.